Khat ialah perkataan Arab yang bermaksud garisan. Oleh itu, seni khat bermaksud garisan indah yang berbentuk suatu tulisan bagi mencatat suatu ilmu atau maklumat. Penulisan khat terikat dengan kaedah-kaedah dan peraturan yang tersendiri sehingga membentuk suatu seni yang indah. Penulisan khat Arab ini sangat penting dalam merekodkan segala ilmu Islam dan ilmu-ilmu dalam bidang yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat keempat dan ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maksudnya, dia mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Oleh sebab itu, penulisan khat sangat penting dalam Islam bagi merekodkan segala ilmu. Para ulama silam bertungkus lumus dalam mengkajinya dan mengembangkannya agar umat kini dapat merasai manfaatnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sejarah kaligrafi Arab. Terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan asal-usul khat, iaitu pendapat pertama, menurut Ibn Khaldun, seni khat ni telah wujud sejak zaman kerajaan Sabak dan Himyar. Manakala pendapat kedua, seni khat ini berasal daripada Finiki yang diambil daripada huruf Mesir Purba, serta ada juga yang mengatakan khat ini berasal daripada tulisan nabati. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat sama seperti pendapat yang terakhir di mana seni khat ini berasal daripada tulisan nabati yang seterusnya sampai ke Hijaz. Kemudian tulisan ini telah disebarkan oleh pedagang-pedagang yang berniaga di Syam dan Parsi. Selari dengan perkembangan tulisan Arab, penggunaan khat juga semakin berkembang. Seni khat secara tidak formal telah timbul sebagai gaya tulisan Arab sebelum kedatangan Islam dan disebut sebagai khat musnad atau khat gaya bebas. Seni khat juga semakin berevolusi menjadi lebih cantik selepas kedatangan Islam sehingga lahir seni gaya yang dikenali sebagai Aklam As-Sittah, iaitu merangkumi gaya seni khat Nasr, khat Sulus, khat Rika'ah, khat Farisi, khat Kufi dan khat Diwani. Okey, sekarang kita masuk pula untuk disiplin semasa menulis khat. Semasa menulis khat, khatat perlu memastikan tulisan yang ditulis itu memenuhi 4 perkara ini. Perkara-perkara tersebut ialah: yang pertama ialah bentuk, iaitu bentuk khat apa yang ingin kita buat dan kita lakukan. Manakala yang kedua ialah arah pergerakan mata pen, iaitu arah pergerakan mata pen mestilah dengan cara yang betul dan tepat. Dan yang ketiga ialah saiz huruf, iaitu saiz huruf mengikut saiz yang betul. Dan yang keempat ialah busalah, iaitu kecondongan di dalam huruf atau ayat dan juga perkataan. Cukup keempat-empat perkara ini, barulah penulis akan dikira memenuhi kehendak kaedah disiplin semasa menulis khat. Seterusnya adalah peralatan untuk penulisan khat. Yang pertama adalah pen khat. Pen khat boleh didapati dalam pelbagai jenis, iaitu pen khat marker, mata besi, buluh, resam dan sebagainya. Bagi mereka yang baru belajar menulis khat, cara terbaik adalah dengan menggunakan pen khat marker dengan mata 1.0, 2.0 dan 3.0. Manakala bagi mereka yang ingin mempelajari seni penulisan khat dengan lebih mendalam, digalakkan menggunakan semua jenis pen khat, terutamanya dari jenis tumbuhan seperti resam dan buluh. Yang kedua adalah kertas atau buku latihan. Sebaiknya gunakan kertas yang agak tebal, licin dan memudahkan pengeringan dakwat. Kertas yang biasa digunakan ialah art paper, matte art, tracing paper atau kertas dengan ketebalan 80 GSM ke atas. Alatan yang ketiga adalah pelapik menulis. Alatan yang keempat adalah dakwat. Boleh dibeli atau dibuat sendiri. Yang terbaik ialah yang mempunyai kehitaman yang maksimum, cepat kering, memudahkan pergerakan tangan semasa menulis dan warna yang bersinar selepas kering. Alatan yang kelima adalah alatan menulis yang asas. Alamak, video ni dah nak habis lah. Tapi ada satu lagi perkara yang kami tak bagi tahu. Berbanyak jenis khat yang awak semua tahu.
bagi umat Islam, tahu tak sebenarnya mata kita ni selalu tengok satu jenis khot ni. Cuba teka khot apa? Dapat teka tak? Khot nasah jawapannya. Tulisan Al-Quran pada zaman sekarang menggunakan khot nasah tau, sebab khot nasah ni senang nak baca. Asalnya, Al-Quran ditulis menggunakan khot kufi kuno. Macam mana rupa khot kufi tu? Kalau nak tahu, kena tengok video kumpulan 7. Setakat ni dah ada 2 jenis khot yang saya sebut. Khot nasah dan juga khot kufi. Tapi ada je lagi jenis khot yang lain. Contohnya macam khot rik'ah, khot farsi, khot sulus, khot diwani dan lain-lain lagi. Jadi, untuk projek akhir kelas kami, kumpulan-kumpulan lain akan menceritakan secara terperinci tentang 7 jenis khot yang saya dah sebutkan tadi. Terima kasih kerana menonton video kumpulan kami. Jangan lupa tengok video kumpulan-kumpulan lain juga.